aku ni hamba. Akal betul. Mula-mula kejadian akal dulu. Dicerita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ni. Allah Taala panggil akal. Allah Taala tanya, "Man anta wa man ana?" Siapa aku, siapa? Lalu akal jawab, "Anta Rabbi wa ana abduka." Mun Tuhan kami, mun Tuhan aku, dan aku ni hamba. Atau akal betul. Dan dia makrifat dia betul tadi dah. Adapun nafsu dia sangat degil. Karena di kita manusia ni ada dua. Ada akal dan ada nafsu. Allah Ta'ala campur dari jasad kita. Dan ini, adapun nafsu, bila Allah Ta'ala buat nafsu, Allah Ta'ala panggil nafsu. Allah Ta'ala tanya lupa tu juga, siapa mu, siapa aku? Dia jawab, anta, anak-anak. Mu aku ya. Dempel dia nafsu. Dan ini, siapa 7 kali Allah Ta'ala suruh mereka ambil nafsu, diselai dalam laut jom, laut kelaparan. Tiap-tiap tahun diselai itu selama 7 tahun. Dan ini 7 tahun tak ingat dah. Dia ni alamat tu lah. Akak tanya pula, siapa aku, mu aku nafsu jawab. Siapa kali ke-7 diselai di laut jom, bila Allah Ta'ala akak suruh mereka dia akak nafsu letih lah. Letih dia ada menjadi Tuhan sangat, mu Tuhan aku hamba-Mu. Itu nafsu kita. Sebab itu nafsu, innan nafsa ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ni sangat bersegera kepada menyuruh kejahatan. Kerana asal kejadian nafsu itu sangat degil. Ada pun akal sangat betul kalau dia makrifah. Kalau dia kenal Allah Ta'ala. Tapi itulah Allah Ta'ala firman dalam Quran banyak sangat, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Mu tak memikir ke? Mu tak ada akal ke? Nah, kalau kasar sikit mu bengong ke? Gitu. Mu tak ada akal, mu tak guna fikiran ke? Kerana di kita Allah Ta'ala bagi akal, qulub, hati, akal, fikiran. Tak, lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka manusia ni ada akal tapi tak nak tafakkur, tak nak ambil faham dengan akal. Sebab itulah ulama kata, faman lam ya'rifha, ay lam ya'rif ma'nal wajib wa ma'nal mustahil wa ma'nal jaiz, fahuwa laysa bi'aqilin. Siapa yang tidak reti orang panggil 3 hukum akal ni, maka dia tu orang yang tidak ada akal. Ada akal. Bila orang tak ada akal, panggil apa? Orang gila. Walau tahi dengan nasi tak tukar sekalipun. Hoda ke dia nasi, hoda ke dia tahi. Dia ambil nasi, tahi, bau musuh dia ada. Dia buat. Tapi dia tak reti orang panggil akal dia nak hukum lagu mana. Nak guna akal nak hukum lagu mana. Orang panggil seolah-olah dia tidak berakal. Dia tidak berakal. Gitu. Sebab itulah musannif kita sebelum daripada masuk nak bahas ilmu sifat 20, nak kenal sifat Allah Ta'ala, maka musannif buat mari dulu orang panggil anak tangga yang boleh menyampaikan kita faham kepada sifat 20, sifat Allah Ta'ala. Tanpa dia tak nak faham sifat 20. Bila tak faham sifat 20, tidak ma'rifatullah kita. Tak kenal sifat Allah Ta'ala, tidak kenal Allah Ta'ala. Sedangkan kenal Allah Ta'ala ini disuruh dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahui mana i'lam, fa'lam, maka wajib kena mana i'lam ay utlubul ilma hatta yata'allam. Tuntut ilmu siapa mengerti. Apa erti apa? Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah sah maknanya Tuhan. Wajib kena menuntut ilmu biar kita reti sungguh bahawasanya Allah sah Tuhan. Hak lain bukan Tuhan. Tak. Tuhan sah tak ada lalu. Wajib kena kenal. Sifat apa yang menyebabkan kita kata dia sah Tuhan, hak lain bukan Tuhan? Sahabat tu ulama ambil gaji waktu ambil sifat 20. Hak wajib tahunya makna tidak ada Tuhan melainkan Allah, yang Allah Ta'ala satu. Dalam Quran tak suruh mengaji sifat 20. Tapi tak dapat nak faham la ilaha illallah melainkan kena sifat 20. Maka sifat 20 ni wajib tak? Kalau kita nak kenal sifat 20, tak boleh nak faham melainkan kena reti hukum akal. Maka hukum akal wajib tak? Masuk dalam kaedah fiqh, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib.
melainkan dengan benda tu. Nah, melainkan dengan benda tu baru guna benda wajib tadi. Maka benda tu wajib juga. Nah, melainkan nak jadi guna benda wajib kena ada dia. Maka dia tu wajib juga. Begitu. Nah. Nak kena hak Tuhan suruhnya tahu makna la ilaha illallah. Tapi tak boleh nak apa? Tak boleh nak reti kita makna la ilaha illallah melainkan kita kena sifat-sifat Allah Taala. Karena Allah Taala nak kena zat tak boleh. Kau dah kena sifat. Maka sifat Allah Taala nak kena tak dapat melainkan kita reti hukum akal. Karena akal kita bagi akal untuk kita memikir. Tafakkaru fi khalqillah. Fikir olehmu akan kejadian Allah Ta'ala. Mana kejadian Allah Ta'ala buat ni. Dengan kita fikir Allah Ta'ala bagi rezeki kita, Allah Ta'ala ni Ar-Razzaq. Tak belakang kata peluk depan. Apa? Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat berkuasa. Boleh rezeki, boleh orang panggil kesenangan dunia, apa semua sekali tu. Akal kita guna mikir sikit. Tak kenal Allah Ta'ala. Situ yang nak. Gitu. Kalau tak guna akal kita, tak dapat kita nak kenal Allah Ta'ala. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah mesti akal dengan akal ada. Akal ni mana akal kita lah. Dengan akal hadis seiringnya begitu. Seiringnya. Dia tidak serupa dengan fuq Mu'tazilah. Ada fuq Mu'tazilah, akal duduk depan, nakal duduk belakang, hadis duduk belakang. At-tahsin wa at-taqbih minal aqlain. Maknanya benda baik, benda buruk, semua nilainya ialah akal. Mana Quran sendiri kalau tak betul dengan logik akal, dia takwil, dia tolak. Kalau tidak tolak pun dia takwil, dia qana, dia paling ayat, dia paling maknanya. Atau Mu'tazilah, mana akal duduk depan, Quran hadis ikut belakang. Atau Mu'tazilah, ada puak-puak orang panggil puak-puak Wahabi, puak-puak Mujassimah. Quran duduk depan, nakal duduk depan, akal duduk belakang. Ada tinggal tengok akal. Nasi mikir. Ini bahaya tak? Kita ahli sunnah wal jamaah nakal dengan akal duduk sekali, seiringnya. Gitu. Habis. Sebab tu Musa ni kata i'lam, ketahui olehmu makna wajib ai utlubul ilma hatta ta'allam. Wajib kita kena menuntut ilmu sampai kita reti apa bahawasanya hukum akal itu mana hukum akal kita nak hukum tu tubik keluar natijahnya, kesimpulannya tersimpan ia pada 3 bahagi, keluar 3 bahagi je natijah. Pokok mana mikir. Kesimpulan akal kita fikirlah banyak perkara, fikirlah banyak mana pun keluar natijahnya 3 Mana tersimpan ia hukum akal tu pada 3 bahagi. Mana 3 bahagi? Pertamanya wajib, dan keduanya mustahil, dan ketiganya jaiz. Itu 3 bahagi. Mana 3 bahagi? Pertama badal pada kata 3 tu. Orang mengaji ibarat kita tahu lah. Mana 3 bahagi? Pertamanya wajib, dan keduanya mustahil, dan ketiganya jaiz. Tu orang panggil 3 bahagi. Kesimpulannya apabila kita mikir keluar natijahnya 3 ni. Tubik ke wajib, tubik ke mustahil, tubik ke jaiz. 3 ni. Gila banyak mana mikir tubik 3 ni. Tu ulama buat cara orang panggil susun atur cara nak mikir. Kesimpulannya tubik 3. Dia kata sininya wajib dan mustahil dan jaiz. Kalau gitu reti di kita musannif penulis kitab kita ni bermudah-mudah tasammuh pada kecek. Padahal wajib, mustahil dan jaiz ni bukan hukum akal. Dia panggil muta'allaq bagi hukum akal. Mana benda yang akal kita hukum kena ke benda yang akal kita hukum. Dah
Gerik lah ke muka. Makna seumpama kita buat misal kat gelah ni lah. Ni gelah. Akarnya duduk dalam kepala kita, akarnya. Akar tak duduk di gelah, akar duduk dalam kepala kita. Tapi apabila kita fikir tentang gelah ni, gelah ni mesti ada. Contoh. Kita bagi contoh dulu sebelum hari ta'arif. Susah apa nak cara mengaji ni. Enggak pening Borak ni. Tak sesuatu cara lagi. Kita mikir, gelah ni mesti ada ke lagu mana? Ke harus ada. Mata kita pun suruh orang kita tahu. Tak, ataupun kita hidup di mata masuk-masuk kita ada dah gelah. Misal, jadi akar kita hukum ke apa pada gelah ni? Akar kita hukum kata, gelah ni harus ada. Tak, harus ada. Jadi akar kita hukum kata gelah ni boleh jadi. Boleh jadi tu dia panggil jawaz. Di gelah ni orang panggil jaiz. Orang sifat Allah Ta'ala ada so kita hukum apa? Kita hukum mesti tu orang panggil hukum akal. Apa dia hukum akal? Wujub. Jadi ada tu orang panggil dia perkara yang mesti, orang panggil dia wajib. Jadi wajib ni kena ke benda, kena ke sesuatu perkara yang kita fikir. Ada pun hukum tu sendiri duduk dalam kepala otak kita. Sebab itulah wajib ta'rif dia ke dia ma la yutasawwaru fil aqli adam. Benda yang akal kita tak boleh nak tergambar, nak kata tak ada. Akal kita tak boleh nak tergambar, nak kata tak ada. Ma la yutasawwaru fil aqli adam. Benda yang akal kita tak boleh nak fikir, nak kata tak ada. Nak kata tak ada, nak tergambar, nak imagine kata dalam akal kita benda tu tak ada, tak boleh. Tu orang panggil perkara yang wajib. Tu orang panggil perkataan ulama keluar takrif panjang. Pitah maknanya tak, benda yang akal kita tak boleh nak fikir, nak kata tak ada, tak boleh. Apa? Benda tentu ada. Tu pitah makna tu. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Benda akal kita tak boleh nak tasawur, tak boleh nak tergambar, nak terupa. Benda tu nak kata tak ada, tak boleh. Gapo dia pitah makna? Benda tentu ada. Benda tentu ada. Karena nak kata tak ada, tak boleh, mesti benda tentu ada. Gitu. Jadi benda tentu ada tu orang panggil ke dia? Wajib. Mana wajib ni ta'rif dia, definisi dia, rekahnya ke dia? Benda tentu ada. Gitu. Mudah lah. Kalau nak tengok ta'rif yang bawah panik, tengok. Maka makna, kita masuk susul lagi, dengar lagi. Maka makna atau ta'rif definisi dah pengenalan gapo dia wajib akal. Wajib akal itu barang yang tiada dapat dirupa pada akal akan tiadanya. Tu Melayu tu. Arahnya ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Benda bagai tak kira gapo sekali pun. Tak, benda yang akal kita tak boleh nak fikir, nak kata tak ada. Kok tak ada, fikir kok tak ada. Benda ni nak fikir juga, kok mana nak helok juga, nak boleh kata tak ada. Tak boleh tu bik natijah. Mesti kena ada. Tu orang panggil wajib akal. Jadi benda tentu ada, orang panggil wajib akal. Gitu. Nah, jadi pitah makna barang yang tiada dapat dirupa pada akal akan tiadanya. Nak dapat tak faham. Mudah-mudah kau dia wajib akal. Makna wajib akal, benda tentu ada. Gitu mudah. Benda tentu ada. Tak ada dia tak terima sekali. Tak boleh nak terima kau tak ada. Atau dia panggil wajib akal. Supaya sifat kudrah, tak, sifat iradah, sifat ilmu, sifat hayat, sifat basar, sifat kalam. Tu orang panggil dia benda tentu ada.
Sifat tentu ada. Nak kata tak ada tak boleh. Terfikir Tuhan lemah. Oh, kau ke mana aku tak boleh nak bubui Tuhan kita ni kuasa ni. Nak fikir. Kau lemah. Fikir. Tak boleh halah. Tentu dia ada sifat berkuasa. Apa tu? Tubik natijah, keluar natijahnya. Tentu dia bersifat dengan sifat berkuasa, kudrah. Jadi kudrah tu sendiri apa yang dia? Benda tentu ada orang panggil. Masuk dalam jumlah wajib akal. Apa benda lah? Teritlah kau terik ni. Kena senyum tak boleh. Orang ngaji tak payah. Tak main payah sungguh. Payah tu ini sini sikit pada mudah ya. Dia kita berasa mudah tak ada dah payah ya. Payah tu orang kita dah terik. Tengok ustaz ke dia nak kata orang dia ni. Benda tertentu ada tak terima nak kata tak ada. Kita nak fikir kau tidak ada tak boleh. Tak, nak fikir tak Tuhan ni sifat berkata, bersifat dengan sifat berkata. Dengan sifat berkata itulah dia berkata-kata. Nak terang fikir kau Tuhan tak boleh berkata-kata, bisu. Fikir juga, fikir tak keluar natijah Tuhan bisu. Hanya keluar Tuhan bersifat dengan sifat berkata. Dia tidak bisu. Tuhan bersifat dengan sifat pendengar. Tak boleh nak keluar natijah sebelah lawan bagi dia. Jadi berkata, pendengar, pelihat. Orang panggil apa tu? Benda tentu ada. Tak terima nak kata tak ada. Masuk dalam jumlah wajib akal. Gitu. Jadi maka makna wajib. Sebab tu kita lama ni dia kena perhati molek. Ibarat kita perhati molek. Lepas tu surah bahagia kita pensyarah ni pula kan tadi. Bagi kita pensyarah ni pula kena perhati juga. Tapi dengar molek. Nah, jangan ada gangguan maknanya. Maka makna wajib itu boleh sah pada dah ini. Boleh wajib sah pada dah. Boleh faham wajib sah pada dah. Makna wajib kata musannif gapo dia pak ulama bagi takrifnya barang yang tiada dapat. Bagian tak kira lah. Dan segala benda mana barang benda yang tiada dapat, yang tak boleh kita nak rupa, dirupakan, kita nak fikir, nak rupa, nak tasawur, nak imagine dalam kepala kita, pada akan tiadanya. Tak ada dia, tak ada benda tu, akal kita tak boleh nak fikir. Kita maknanya ni panjang yang panggil ni ayat kita. Kalau kita nak faham, apa dia? Benda barang tentu ada. Mana wajib akal, barang tentu ada, atau benda tentu ada. Tu orang panggil kitah makna. Nah, supaya la ilaha illallah, tak ada Tuhan lagi Allah. Apa makna? Kitah makna orang panggil. Tu orang panggil terjemah. Tu ayat dia. Dah. Makna Allah SWT. Supaya kita minta dengan sayang kita lah, mari puluh ya, dia kok. Sayang kita kata ke mana? Tak ada pitih dalam poket aku melainkan 10 riyal. Tak ada pitih dalam poket aku melainkan 10 riyal. Kita orang dengar ni faham ke apa? Kita faham. Orang tanya dia mau faham ke apa? Sayang dia mau kata tak ada pitih dalam poket aku melainkan 10 riyal. Dia mau faham ke mana? Kita ayat ke mana pasal kita? Tak kita boleh pula ayat dia. Kawan lehernya dia kata tak ada pitih sesehabuk dalam poket melainkan 10 riyal. Tu orang panggil ulai balik. Hak kita faham dalam panggil makna. Ma yuradu bil lafzi, benda hak dikehendaki oleh lafaz. Lafaz kecek panjang, makna kita faham rekah lah. Rekah. Saya kita kata tidak ada pitih sesehabuk dalam poket aku melainkan 10 riyal. Hak kita faham 10 riyal yang dia ada. Aduh, tu makna apa ni? Cakap ulang panjang jendela gitu dah. Hak kita faham. Pitih 10 riyal ya. Tu kita faham. Tu makna. Pergi rumah tu ngulu, anak dia tu beg rumah. Ayah ada. Tak ada seorang habuk dalam rumah ni melainkan ayah. Ayah anak tu ngulu kecek. Hak kita faham. Orang tanya kita, dia mau faham mana? Budak tu kata, anak tu ngulu kata lagu
gitu mana? Reka, mana ni reka? Hoi kecek memang banyak. Kena sastra pula kacau jalo-jalo ayat bungun nak sikit tu je. Begitu juga. Supaya barang yang tiada dapat dirupakan pada akal akan tiadanya. Gapo dia tak tahu panjang. Mana kita faham? Hodoh kok tak ada akal tak nak fikir. Kalau gitu fikir kok sebelah ada je boleh. Barang tentu ada ataupun barang tentu sungguh. Apa ni? Benda tentu ada, benda tentu sungguh. Kenapa kena orang tentu sungguh itu? Karena ta'rif ni, definisi yang ulama bagi wajib akal ni tidak jamak lagi mana? Tidak terhimpun. Nah, kenapa? Karena kalau kata wajib akal benda tentu ada, kalau gitu sifat Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala yang tentu ada 7 lah. Mana? Qudrat, iradah, ilmu, hayat, samad, basar, kalam. Ini sifat ma'ani, sifat maknan, sifat hak tentu sungguh lagi ada. Lau kusyifa bina la ra'ayna. Kalau Allah Ta'ala akan hijab, nampak tengok sifat 7 sifat ma'ani. Ngaji kau bayar kan? Kau tazkirah dulu tak apalah, senang lebih suka hak ni serius sikit. Nak bayar nak ngaji. Karena sifat ni sifat tak kira di makhluk gitu juga ada dua kategori dia panggil, ada 2 peseng. Kata panggil ada 2 peseng. Sifat-sifatnya ada 2 peseng. Contoh kita ambil contoh lado nah dak cili dah. Lado tu orang panggil zat. Tak, lado tu orang panggil zat. Sifat lada banyak. Sifat lada antara sifat ladanya zat lada bersifat dengan sifat mango. Kalau ada mango, kalau dia hijau. Mango tu orang panggil sifat lada. Kerana orang panggil sifat-sifat ni benda nak kena dia kena di muka lain. Tak. Tu orang panggil sifat. Kita ayat tu Melayu dan muda. Kalau ayat ke Arab kau bunyi pula. Lebih tak ingat lebih. Lebih tak ingat lebih. Sifat-sifat ni apa dia? Benda nak kena dia kena di benda lain. Supaya putih di piyo. Tak. Putih di ketak, koko di ketak, hijau di kulit kita ni, biru di kulit empong ni. Orang panggil dia ni sifat. Kenapa nak kena dia kena di benda lain? Tak ada orang yang beli kedai nak putih sekali. Tak ada. Ada. Allah lah putih lah. Putih ke apa? Orang tanya dia. Putih. Tak kira putih apa putih. Baik, mungkin mesti kena di muka lain. Allah putih tak putih pi ya. Allah putih dia tu. Siapa dia tu? Mesti berkait dengan benda. Nak kena dia kena di benda lain. Dia panggil apa dia? Sifat. Maqama bi ghairi. Oh ingat dah gitu. Maqama bi ghairi. Benda ada di muka lain. Benda diri di muka lain. Mana pitah maknanya benda nak kena dia kena di benda lain. Tu orang panggil sifat. Supaya megoh di lada. Orang tak kecek. Oh megoh ke apa? Megoh lada. Kenal ke? Megoh lada kita kenal. Tak supaya megoh kain nasi tu. Boleh tergambar tak supaya megoh sejadah ni. Tu orang panggil sifat. Jadi megoh di lada pun dia panggil sifat. Pedah di lada pun sifat. Tak. Panjang lada, pendek lada pun sifat. Oh panjang lada sini. Lada di Bukit Supai ni deh. Panjang. Orang kan lada di Bukit Supai ni panjang. Oh lada di Sungai Buloh pendek. Tak nak molek mana. Misalnya. Tak, pendek. Tu pendek panjang pun orang panggil sifat. Pedah lada pun sifat. Hijau merah lada pun sifat. Tapi sama apa sifat yang kita dah bila tadi. Lada tu tak secang dah zat. Lada sebut lada reti lada. Panjang gitu. Sifat dia makan pedah. Nah, ada merah ada hijau. Atau orang panggil sifat. Ada pandai ada panjang ada pendek. Jadi merah pun sifat,
pedah pun sifat, panjang lada pun sifat, pendek lada pun sifat belakang. Tapi sama ke tak? Tak sama. Kerana mega tak, orang boleh tanya 2 kali. Lada ni sungguh kodok dia mega? Sungguh lah lada merah, sungguh lah. Ada kodok merah di lada? Ada. Kerana tiap-tiap benda yang dapat dikesan dengan panca indera yang 5. Tak, orang panggil sifat tu pesing ada. Sifat pesing ada. Boleh nampak dengan mata, dengan penglihatan. Boleh rasa dengan pekecak. Boleh rasa dengan sentuhan. Dengan panca indera yang 5. Boleh hidup dengan bau. Nah, boleh dengar dengan telinga. Dengan pendengaran maknanya. Orang panggil sifat ada. Pesing ada. Kategori ada. Jadi merah di lada tu boleh tanya 2 soalan. Apa? Sungguh kodok lada ni merah? Sungguh. Jala kodok apa? Lada ni merah? Jala dengan sungguh betul lah. Ada kodok merah di lada? Ada. Kenapa? Nampak tengok merah di lada. Begitu juga kan pedah. Sungguh kodok ada di pedah? Sungguh. Betul lah, makin nak tahu. Nak berair mata ni makin. Nak berok pagi. Nak bulan ni jam lagi. Ada kodok pedah di lada? Ada. Tu. Tapi kalau panjang dengan pendek, boleh tanya soalan. Sungguh kodok lada ni panjang? Sungguh. Tak. Lada ni panjang sungguh. Bila? Sebelum kerak. Dia tak ada lah panjang sampai tu. Dan ada kodok panjang di lada? Tak boleh nak jawab. Ada panjang di lada. Kalau ada tanya kita kerak nak waksa tu, ada lagi panjang? Ada tak panjang? Tak ada lah. Dia kerak nak waksa lada ni, tak ada lah panjang. Dia jadi bulat-bulat gitu lah. Tak mana, kepala ekor tak tahu di mana lah. Pendek gitu juga. Boleh jawab soalan. Sungguh kodok ada di panjang? Sungguh. Ada kodok panjang tu di lada, pendek tu di lada? Tak ada. Tak ada. Kalau benda ada, kita gerak pun tetap ada. Kalau nampak tengok panjang. Tengok panjang? Tak, tengok lada tu. Bukan tengok panjang. Kau tengok panjang? Kau usah tengok panjang lah. Oh, kau tengok lada kata panjang lada pun kau tengok dah. Tengok lada. Nak yang apa nak sifat ni ada 2. Sifat tentu sungguh lagi ada, sifat sungguh saja. Oh, situ duduk ngaji bab lada kat setengah jam. Ngaji bab lada. Sifat ni ada 2 pesing, ada 2 kategori. Ada sifat hak tentu sungguh lagi ada sifat hak sungguh saja tak naik sampai tangguh ada. Ada 2 kategori sifat. Di kita itu lah. Di kita itu lah. Kulit kita ni, kuku di kulit kita panggil sifat. Oh, tanya dia mau kuku putih molek. Oh, ada dia. Sungguh kodok kulit lemon ni putih? Tak, sungguh. Ada kodok kuku putih di kulit lemon? Ada. Di tangan lemon ada. Celuh jari. Ada kodok celuh? Celuh ada. Ni, yang kata ni celuh jari ni. Ada kodok? Tak ada. Kerana kalau ada celah di jari, kalau tadi kita tutup gini, ada lagi celah? Tak ada lah. Kau ada tengok yang kawan. Benda yang kita nak kata ada tu mesti ada. Kalau lah orang panggil, oh iya, dia katuk gini, memang tak ada celah. Terus dia buku, ada. Terus dia buku, ada lagi. Ada tengok celah. Nak yang kata ada ni benda hok boleh dikesan dengan panca indera yang 5. Kalau celah benda tak ada celah. Kalau ada nampak tengok ni bukan celah.
antara, panggil antara. Benda tak ada. Benda tak ada. Tapi sungguh kau tak celah, sungguh. Sungguh juga bola petok pak segi petok, kalau tahu petok. Bola petok pak segi kepek, semua tu panggil benda sungguh ya, bukannya ada. Semua dia ni, dia seorang. Tak, dia ni orang panggil zat. Ijah ni dia ni orang panggil sifat. Petok pak segi dia pun orang panggil sifat juga. Sifat juga. Nah, tapi hijah ni petoknya boleh tanya dua soalan. Sungguh kau tak dia ni hijah? Sungguh. Ada kau tak hijah ni dia? Ada, apa tengok. Tapi kalau petok pak segi, soalan dia boleh tanya. Sungguh kau tak dia ni pak segi? Sungguh. Ada kau tak pak segi di dia tu? Tak ada. Dalilnya tak ada, terang kita putus dia ni, ada kau tak pak segi? Kita perlah dia, tak ada lah. Tak ada. Jadi tukar buat surah ni mula. Tak. Dia buat dia tak buat pas segi dia. Mengaji bak dia, bak lada. Ya susah ke ni? Dia ngaji habis, dia kena mikir banyak. Kata rebo lagi. Tukar buat dia, orang batu ni mula, surah ni mula. Ada ni. Dia hanya buat dia. Pacak hijau di dia. Petok pak segi dia tak buat. Dia kata dia buat dia, patut orang nak tak sudah lagi kalau ke buat surat. Tak sudah lagi bau siap dia, pak segi dia tak buat lagi. Dia buat dia, pak segi dia tak buat. Tapi dia tahu kalau dia buat tu pak segi, dia tahu masuk dalam ta'alluq ilmu dia. Supaya buat kaya lagu masuk pakai kaya bodoh tak dia. Habis yang gitu kaya lagu tak kaya lagu tu lagu ya ada kaya orang kita pakai kaya orang sini itu dia gaya so masuk dalam tu kan bawa kaya tak pakai kaya orang sini tak tahu itu dia belum biar belum orang tak pakai kaya kan supaya suka buat kaya buat belum tu lah. Dia buat belum. Nah, dia buat keret. Dia tak buat bulat keret. Dia buat kau bulat keret? Tak buat. Terang kita orang buat keret. Orang gila mana? Orang buat lagu rumah kita kan. Siap ada kau buat keret? Siap ada dia tu. Bulat mana? Lepas tu, dengan bulat-bulat dia mau buat. Dah. Keret tu memang bulat. Bulat. Tidak kata kita tanya, siap ada kau keret? Keret siap dah. Kawan lain dia terus nak buat bulat keret pula. Ya. Apa kata? Bulat gelem tu pula tak. Dia buat keret. Bulat keret dia tak buat. Tidak kata buat keret siap dah ni. Bulat pula. Bulat tak buat lagi bulat. Bulat bukan benda. Dia buat mana? Tapi dia tahu kalau keret gelem dia buat tu bulat, tahu masuk dalam jumlah ilmu. Kalau tak tahu bodoh dah bodoh. Orang dia mau buat keret, orang buat keret dia mau buat tu bulat kada. Tak tahu kau yang bulat kada. Rasa jumlah bodoh. So buat frame. Frame ni, orang buat frame. Dia buat frame kau, dia buat petok frame. Dia habis lah kata. Cara gila. Nak kita pakai asal sikit pikiran. Kita beli gambar, buat gambar beli gambar ulama, buat gambar foto keluarga, kenai keluarga, kata ke benda frame. Awak kata frame buat comel si. Gigi tengok, siap ada frame ni. Nah, boleh dah nak ambil. Ambil, dia kata pakai, siap dah nampak ni. Tak siap lagi ni kata. Petok tak buat lagi petok. Tak ada. Tak ada. Tanya dia buat frame ke buat petok? Dia buat frame. Tukar frame, bukan tukar petok. Bukan tukar petok tak buat. Tapi dia tahu kalau frame yang dia buat tu pas segi petok, dia tahu. Kalau dia duk nukar lekung katok ke apa tu, dia duk buat frame. Petok benda sungguh, benda bukan ada. Nah, bukan ada. Tak percaya terlalu pih. Terlalu pih frame ni. Ada pada petok, ada lah. Kalau benda ada, kita gelap pun mesti ada. Nah,
Supaya handphone ni 4 segi. Masa handphone pula ada frame. Yang jujur biar kita tahu dia. Tukar buat handphone ni, dia buat handphone kau, dia buat petak handphone. Dia buat handphone. Tidak kata dia tukar buat handphone ni, dia buat handphone siap dulu comel gini, lepas tu nak beli. Nanti dulu tak siap lagi ni, petak handphone tak buat lagi petak kan. Ada. Dia buat handphone, tapi petak handphone dia je tahu ada. Dia tahu. Handphone dia buat petak. Dia kata petak, bulat, kepeng, semua ni benda sungguh. Bukan benda ada. Kalau benda ada, nampak tengok. Orang kata nampak ni, handphone ni 4 segi petak. Tak. Tu orang panggil kita nampak handphone, bukan nampak petak dah. Kita tengok handphone. Tu ada tu dia kata petak di handphone. Dia hasil dia nampak petak. Bukan nampak petak, nampak handphone. Nah, gitu. Kata tu. Terik molek. Malah ni ngaji buat terik. Baru orang panggil masuk haji baru. Nak royaknya sifat ni ada 2 kategori, ada 2 jenis.